أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب وهداية مسمى ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ونحن الملائكة المقربين وافتح علينا ورحمتك وعلينا بصر رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم لنا فعلا في الدار sekarang dan bersalah-salahan mereka itu pada taswir muqaranah urfiyah dan bersalah-salahan mereka itu ulama dan bersalah-salahan mereka itu ulama fiqh pada taswir pada merupakan muqaranah urfiyah yang mana kaum muktamad ialah pilihan bagi Imam Haramain memadai pada niat itu muqaranah urfiyah dengan sebab jadi kesukaran muqaranah hakikiyah jarang sangat manusia dapat muqaranah hakikiyah maka yang dipilih oleh Imam Haramain katanya memadai pada niat itu muqaranah urfiyah. Maka cara manakah muqaranah urfiyah rupa dia itu bersalahan pula. Kata Syekh Syihabuddin kata Syekh Syihabuddin kata Syekh Syihabuddin Ar-Barlasi iaitu menghadirkan niat itu pada satu suku daripada takbiratul ihram sama ada pada permulaan atau pada pertengahan atau pada akhirnya. Dia katanya menghadirkan niat. Maknanya bagi nampakkan niat, bagi datangkan niat di dalam hati ketika takbiratul ihram itu pada satu suku, satu bahagian daripada takbiratul ihram. Tak mesti penuh daripada awal sampai ke akhir, tidak. Sama ada pada permulaan atau pada pertengahan atau pada akhirnya, akhir takbir. Jadi ketika kita datangkan niat itu ketika Allah datang ke situ di awal atau ketika itu di pertengahan artinya akbar itu di ujung dia. Jadi maknanya tak mesti penuhkan masa takbiratul ihram mula di hamzah Allah ra akbar tak mesti penuhkan begitu. Maknanya hadirkan niat di dalam hati, mendatangkan niat di dalam hati mana-mana sekalipun. Di awal, di tengah, di hujung, memadai kesemuanya. Itu mengikut, ini paling senang. Mengikut Syekh Syihabuddin. Kata setengah daripada mereka itu fuqaha, ulama fiqh, murad dengan dia dikandaki, murad dikandaki dengan dia dengan muqaranah urfiyah
ketiadaan lalai daripada mengingatkan niat ketika takbir, serta melalukan sungguh-sungguh hati. Pada demikian serta melakukan sungguh-sungguh hati pada demikian itu niat. Kata setengah daripada mereka itu murad dengan dia, maksud dengan dia dengan muqaranah urfiyah, ketiadaan lalai. Ketiadaan lalai daripada mengingatkan niat pada ketika takbir. Maksudnya muqaranah urfiyah itu mana tidak lalai daripada mengingatkan niat. Mana bagi ada niat pada masa takbiratul ihram, itu dah memadai. Jangan kita takbir mulut, kita takbir hati kita fikir kat lain, itu mana lalai. Artinya tidak terfikir, tidak terlintas di dalam hati, tidak teringat dalam hati akan niat di dalam hati, itu dikatakan lalai. Apabila kita takbir, ada datangkan niat di dalam hati, ada teringatkan niat di dalam hati, pada masa kita takbiratul ihram, serta melakukan sungguh-sungguh hati pada demikian itu. Betul-betul, sungguh-sungguh, betul-betul hati kita mendatangkan niat. Itu dah jadi katanya muqaranah urfiyah. Jangan kosong, jangan kita fikir kat lain. Takut-takut kita mulut kita kata Allahu Akbar, tapi hati kita tidak terfikir, tak terlintas pun daripada kepada sembahyang. Tidak ada qasad pun kepada sembahyang. Maka itu dikatakan lalai, itu tak memadai. Apabila kita takbiratul ihram ada teringat kepada niat, serta bersungguh hati kita tuju kepada niat, ketika mulut kita kata Allahu Akbar itu, itulah memadai. Itulah dikatakan urfiyah, muqaranah urfiyah. Katanya inilah yang diiktimad oleh Syekh Qalyubi. Dengan katanya, kata Syekh Qalyubi, inilah yang dimangkul daripada salaf yang salih. Cara niatnya begitu, urfiyahnya begitu, yang dinakal daripada orang-orang salaf yang salih, begitulah cara niat. Ketika kita takbiratul ihram, jangan lalai hati, serta kita bersungguh-sungguh pada mengingatkan hati, mengingatkan niat di dalam hati pada masa kita takbiratul ihram. Itulah cara yang dinakal daripada salaf yang salih. Itu mengikut perkataan Syekh Qalyubi. Kata setengah daripada mereka itu ulama fiqh, iaitu muqaranah urfiyah, bahawa dipadakan menghadirkan niat itu dahulu sedikit daripada takbir, dan jika lalai ia seorang daripada niat pada takbir sekalipun. Jadi maknanya di sini itu mengikut kau ni niat belum pada takbiratul ihram. Niat tu belum pada takbiratul ihram. Jadi maknanya kalau mengikut kau ni ketika mulut kita kata usalli. Biasanya kita nak semayang tu belum pada kita nak takbiratul ihram, kita usalli dulu. Ketika kita usalli itu kita dah teringat kepada makna yang kita kata, saja ku sembahyang fardu zuhur imam, saja ku sembahyang fardu zuhur makmum, artinya tidak imam tidak makmum, saja ku sembahyang zuhur hingga akhir. Ketika tu kita dah terlintas akan niat di dalam hati. Tengok. Dia katanya, kata setengah daripada mereka itu, iaitu bahawa dipadakan, memadai, menghadirkan niat di dalam hati itu dahulu sedikit, belum sedikit daripada takbiratul ihram.
Maknanya kalau kita kebetulan dengan kita kata usalli itulah, dan jika lalai ia daripada niat pada takbir sekalipun. Ketika dia takbir Allahu Akbar saat itu kosong daripada niat. Tetapi belum sedikit dahulu sedikit pada nak takbir tu dah terlintas kepada niat. Jangan kira katanya turun tangga keluar daripada rumah nak pergi ke masjid tu dah qasad nak solat. Lepas tu berjalan-jalan sampai ke masjid. Baru takbiratul ihram. Dia kata ada niat kah nak keluar pada rumah. Itu jauh. Itu bukan belum sedikit. Jadi kita jadi maksudnya belum nak mulai Allah tu kita dah teringat dah. Kita dah teringat dah kepada niat. Dah datangkan niat dalam hati. Lepas tu apabila takbiratul ihram tidak ada niat sekalipun memadai. Kalau ada niat pula dalam takbiratul ihram pun memadai. Kalau tidak ada qasad niat, hadirkan niat dalam hati ketika takbir pun memadai. Sebab kira-kira katanya pada uruf tu dah niat berserta dengan takbiratul ihram. Walaupun tak berserta betul-betul. Sebab kita bukan hakikat. Sebab muqaranah ni bukan muqaranah hakikiyah. Muqaranah hakikiyah menyertai betul-betul. Ini kata setengah. Maka muafakat kaun ini imam yang 3. Maka muafakat kaun ini kaun katanya memadai hadirkan niat belum sedikit nak mulai takbir. Imam yang 3 iaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi maknanya niat tu sebelum pada nak mulai kata Allahu Akbar. Belum sedikit. Ketika takbir tu ada niat pula ke tidak ada niat tu pun memadai. Tetapi tak madalah kita niat nak sembahyang zuhur tu ketika mulai keluar daripada rumah lagi. Itu tak memadai sebab jauh. Nah. Kata Syekh Taifi. Bermula kata majmu' memadai muqaranah urfiyah pada orang awam itu, kata Syekh Taifi, dia katakan kataan dia bermula kata majmu'. Jadi perkataan kitab majmu'. Perkataan kitab majmu' bagi Imam Nawawi. Memadai muqaranah urfiyah. Memadai muqaranah. Jadi kitab majmu' dia cakap kata memadai muqaranah urfiyah pada orang awam itu. Kataan majmu' itu memberitahu ia kata majmu' akan mentaswirkan muqaranah urfiyah itu menghadirkan niat itu dahulu sedikit daripada takbir. Tak kala menyebutkan lafaz niat. Menyebut ni menyebut dengan mulut. Macam saya kata tadi. Jadi katanya huraian Syekh Taifi, dia kata kita boleh faham daripada kitab ibarat kitab majmu' yang mana dalam kitab majmu' dia kata memadai niat tu memadai muqaranahkan niat muqaranah urfiyah pada niat pada orang awam. Untuk orang awam niat dengan secara muqaranah urfiyah tu memadai. Itu kita boleh tahu katanya memadai datangkan niat belum sedikit daripada nak mulai takbiratul ihram. Ketika mana? Ketika kita menyebutkan lafaz niat, ketika kita menyebutkan usalli fardhu zuhri, ketika itulah kita hadirkan niat. Menghadirkan niat, ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yun. Kalau sembahyang fardu, lagi pulanya kalau makmum mesti makmum, kalau sembahyang Jumaat mesti kena sebut makmum atau imam, hingga seterusnya. Apa yang wajib dalam niat tu kita datangkan
bagi nampak di dalam hati ketika kita sebut usalli. Dan inilah yang menunjukkan akan kebanyakan perkataan orang awam dengan musyahadah. Dan inilah, ini makna, ini taswir, menunjukkan atas kebanyakan perbuatan orang awam dengan musyahadah. Ini cara orang awam banyak buatnya begitu. Begitu ya. Jadi maknanya mengikut Syekh Taifi dan setengah ulama dan muafakat dengan mazhab yang 3 lagi, maknanya kita niat itu belum pada nak mulai takbiratul ihram. Kalau baca usalli niat ketika itu, kalau tak baca usalli pun ada niat belum pada takbiratul ihram. Itu memadai. Kalau mengikut 3 mazhab yang lagi, yang tinggal lagi mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hambali, maka memadai. Tetapi kalau tilik di dalam mazhab kita, tilik kepada kaedahnya, niat itu masanya pada permulaan ibadat. Maka permulaan ibadat belum pada nak mulai takbiratul ihram, kita tak panggil mulai ibadat lagi. Solat kita mulai di mana? Mulai di takbiratul ihram. Ketika pada masa belum takbiratul ihram, tidak dikatakan kita mulai masuk dalam ibadat. Maka tapi dengan sebab kata memadai hakikat urfiyah, sebab tu setengah ulama katanya niat belum ada hadirkan niat, belum sedikit pada takbiratul ihram tu pun memadai. Tapi kita nak bagi memuaskan hati mengikut dalam mazhab kita, muafakat dengan kaedah katanya, niat itu masa dianya ialah pada permulaan ibadat. Kita mengikut kaum yang muktamad oleh Qalyubi tadi. Maknanya kita datangkan niat dalam masa, hadirkan niat tu dalam masa kita mengucap takbiratul ihram. Kalau ada niat belum ketika usalli, niat pula ketika takbiratul ihram. Itu lebih memuaskan hati. Sebab kalau kita hadirkan niat dalam masa takbiratul ihram, walaupun menyertai di awal takbir, di tengah, di hujung, maka semua ulama kata memadai. Maka memadai. Maka kita mengikut yang Qalyubi kata tadi itulah. Maknanya kita niat, datangkan niat, hadirkan niat dalam masa takbiratul ihram. Lepas tu nak niat di awal, di hujung, di tengah, itu pulanglah. Itulah. Tetapi kalau siapa-siapa ada niat sebelum pada nak mulai, belum sedikit daripada takbiratul ihram, kalau tanya sah ke tidak niat dia, maka kita jawab katanya setengah ulama katanya sah. Dan muafakat bagi mazhab yang 3. Begitulah. Tapi untuk nak memuaskan hati, tidak ada khilaf pada sah, mengikut itu apa dia? Mengikut katanya muqaranah urfiyah tu, kita niatlah di dalam masa takbiratul ihram. Itu terlebih memuaskan hati. Dan demikian lagi wajib dimuqaranahkan niat itu pada lafaz yang ziyadah, yang tiada memberi cedera akan takbiratul ihram, seperti Allahul Jalilu Akbar, atas yang dimuktamadkan, yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar. Kata Syekh Ramli, maka tiada disyaratkan muqaranah niat itu. Jadi mana di sini kembali pada muqaranah hakikiyah ni. Jadi muqaranah hakikiyah tu ialah mesti kita datangkan niat mulai pada permulaan Allah sehingga Ra Akbar, dipenuhkan niat.
dipenuhkan niat. Nah, maka sekiranya kalau kita tambah akan perkataan, akan lafaz yang kita tambah pada takbir, tambahan tu tidak memberi mudarat pada takbiratul ihram, maka yang ditambahkan tu mesti disertakan niat betul dengan lafaz yang kita tambah. Ya asalnya Allahu Akbar. Kemudian kalau siapa tambah Al-Jalilu, Allahul Jalilu Akbar, maka betul kata Al-Jalilu itu pun mesti disertakan niat juga. Tak boleh kosong daripada niat. Itu mengikut yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar. Tetapi kalau mengikut Syekh Ramli, tidak wajib muqaranah. Sebab itu tambahan bukan asal. Ini bina atas kaunya mengatakan wajib muqaranah hakikiyah. Tapi kalau kita mengikut kau yang mengatakan memadai muqaranah hak urfiyah tu, maka tak wajib dah sertakan niat pada lafaz al-jalil. Kalau sertakan niat dengan lafaz al-jalil tu pun memadai. Kalau mengikut data kaum yang katanya Imam Haramain tadi tu memadai dengan urfiyah, hak muqaranah urfiyah, kalau sertakan niat dengan betulkan lafaz jalil artinya tidak, maka memadai. Kita hadirkan niat pada kata Allahu saja. Di al-jalil, di akbar, kosong. Artinya hadirkan niat ketika kata al-jalilu. Itu memadai ke semuanya. Yang khilaf di sini masalahnya hakikat urfiyah. Muqaranah hakikiyah. Kita maklum katanya yang muktamadnya memadai dengan muqaranah urfiyah. Dan demikian lagi wajib di muqaranah disertakan niat pada lafaz yang ziyadah yang kita tambah, yang ditambah. Tambah-tambah yang tiada memberi cedera, yang tiada memberi mudarat, yang tidak membatalkan takbiratul ihram. Seperti dia tambah kata Allahul Jalilu Akbar. Maka Al-Jalilu itu ialah tambahan yang tidak mencederakan takbiratul ihram. Maka wajib dimuqaranahkan juga. Sebab bina datang muqaranah hakikiyah. Mengikut yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar. Tetapi yang diiktimad oleh Syekh Ramli dengan sebab kita tambah Al-Jalilu, maka betul kata Al-Jalilu tak disyaratkan muqaranah urfiyah padanya. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Mas'alatun. Jikalau takbir seorang beberapa kali dan berniat ia di dalam tiap-tiap takbir itu akan permulaan dan tiada berniat keluar daripada sembahyang pada tiap-tiap dua takbir, maka jadi masuk ia pada sembahyang dengan tiap-tiap gasal dan keluar dengan tiap-tiap ganap. Kerana tak kala masuk dengan takbir yang pertama, keluar ia dengan takbir yang kedua. Kerana inilah memulai sembahyang itu mengandung ia bagi memutuskan yang pertama. Adapun jika tiada berniat pada tiap-tiap takbir akan permulaan dan tiada mengulangi antara dua takbir dan tiada menyalangi antara dua takbir itu suatu yang membatalkan seperti mengulangi lafaz niat, maka segala takbir yang lain daripada yang pertama itu jadi zikir jua tiada memberi mudarat. Ini masalah, kita ambil kesimpulan dulu, nanti kita tengok dalam kitab. Jadi masalah
takbir banyak kali. Kalau takbir tu banyak kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akak tangan ke tidak akak tangan, nanti kita bincang lain. Masalah akak tangan tu lain pula. Kita katanya dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kali dia takbir, dia niat. Sajaku sembahyang fardu zuhur. Sajaku sembahyang fardu zuhur. Setiap kali dia takbir 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kali dia takbir itu, dia datangkan niat. Sajaku sembahyang fardu zuhur. Takbir pula, sajaku sembahyang fardu zuhur. Takbir pula, sajaku sembahyang fardu zuhur. Jadi, hukumnya, dia katanya, takbir yang pertama tu masuk di dalam solat. Takbir yang kedua, keluar daripada solat. Takbir yang ketiga, masuk dalam solat. Takbir yang keempat, keluar daripada solat. Takbir yang kelima masuk. Maka di situ tengok dia takbir, setiap kali dia takbir dia niat. Setiap kali dia takbir dia niat. Maka tengok dia berhenti pada kali yang keberapa. Sekiranya kali dia berhenti pada yang kedua, yang keempat, yang keenam, yang ke-8, yang ke-10, maka sembahyang dia tu tidak jadi. Tetapi kalau dia takbir, dia ulang, dia berhenti pada 3, 5, 7, 9, 11, maka sembahyang dia tu jadi. Kalau 2, dia takbir 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap takbir, datangkan niat. Datangkan niat. Niat dia tu saja aku sembahyang. Mana mulai sembahyang. Maka takbir yang pertama masuk, takbir yang kedua keluar, takbir yang ketiga masuk, yang keempat keluar, yang kelima masuk, yang keenam keluar, yang ketujuh masuk, yang ke-8 keluar. Begitu. Jadi maknanya kalau dia berhenti pada 2, pada 4, pada 6, pada 8, maka tidak jadi sembahyang. Sebab dia yang 2, 4, 6, 8 tu maknanya keluar. Kenapa maknanya keluar? Dengan sebab kita katanya kita takbir kali yang pertama. Allahu Akbar. Sajaku sembahyang fardu zuhur. Sajaku sembahyang mana saja aku mulai. Saja aku mulai sembahyang fardu zuhur. Apabila kita takbir yang kedua, kita niat mulai sembahyang pula. Mana kita mulai sembahyang, maknanya kita keluar daripada yang pertama. Sebab itulah jadi yang kedua tu keluar. Sebab kita takbir yang kedua, maknanya kita mulai. Mulai itu, yang kedua mana mulai, maknanya yang pertama tadi kita berhenti. Keluar tu makna berhenti. Maknanya takbir yang pertama masuk. Takbir yang kedua maknanya dia ni, kita ni maklum. Selepas masuk tak boleh masuk kan. Kalau dah masuk tak boleh nak masuk. Yang selepas pada masuk tu apa dia? Keluarlah. Begitu. Selepas pada keluar tu barulah masuk. Jadi mana 1 masuk, 2 keluar, 3 masuk, 4 keluar. Pada mana begitu. Sebab dia masuk tak boleh 2 kali. Masuk selepas pada masuk tu tidak. Lepas pada masuk ada apa pula? Ada keluar. Jangan kata, saya masuk dalam rumah, lepas tu masuk pula kat dalam bilik. Rumah lain, bilik lain. Sebab kalau begitu, lepas pada masuk, ada apa pula? Ada keluar, selepas ada keluar, masuk. Dah. Keluar masuk, begitulah. Jadi maknanya, tetapi kalau dia niat,
Dia niat setiap kali dia takbir, dia niat mulai sembahyang. Maka jadi keluar dengan dua, dua keluar, tiga masuk, empat keluar, lima masuk. Begitu. Tetapi kalau dia berulang-ulang, kalau dia berulang-ulang takbir berapa kali tak kiralah, tetapi dia niat tu kali yang pertama saja. Dia takbir kali yang pertama saja aku sembahyang fardu zuhur, dia niat. Takbir yang kedua kosong, tak ada niat. Dah. Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu zuhur. Tak ada hati dia. Lepas tu yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kosak niat ke tidak, niat mulai sembahyang ke tidak? Tidak. Maka itu tak membatalkan sembahyang. Sebab yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu jadi zikir semata-mata, tak jadi takbiratul ihram. Itu kalau dia tidak, maka sembahyang dia tu sah. Allah, dia angkat tangan, dia buat begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran, alhamdulillah katsiran. Terus apa dia? Doa iftitah. Yang kedua, yang tiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam tu ada niat ke tidak? Tak ada niat, saja kata. Maka membatalkan sembahyang ke tidak? Tidak membatalkan sembahyang. Tetapi maka takbir dia yang dua, yang ketiga, yang keempat tu jadi zikir, tidak membatalkan sembahyang. Maka jadi maknanya kalau begitu sembahyang dia sah ke tidak? Kalau yang kedua, yang ketiga tidak ada datangkan niat, maka sah. Tetapi jangan akad tangan banyak kali. Kalau begini. Kalau kita katanya akad tangan kali yang kedua, yang pertama saja. Yang kedua, yang tiga, yang keempat yang dia ulang tu, dia tak akad tangan. Maka tak batal sembahyang dia. Sebab yang kedua, yang ketiga, kita kata yang kedua tidak ada niat, yang ketiga tidak ada niat, yang keempat tengoklah berapa kali dia kata takbir tu. Tapi yang kedua hingga seterusnya tidak ada niat. Maka sah. Sah tu kalau dia tidak sah. Tetapi kalau dia akad tangan banyak kali, maka batal juga. Batal dengan sebab akad tangan. Ni kalau dia buat begini. Allah. Kali yang pertama tu dia niat. Tapi yang kedua, Allah. Kali yang pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan dia naik turun, naik turun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun yang kedua, yang tiga, yang keempat, yang kelima tidak ada niat, tapi tangan dia naik turunnya begini. Tangan dia naik turunnya begini, maka batal sebab banyak perbuatan. Sebab tu, tapi kalau yang pertama dia takbirnya begini, akad tangan begini, tapi kalau yang kedua tidak bergerak tangan, maka sahlah sembahyang dia. Tetapi kalau yang kedua, yang tiga dia akad tangan bergeraknya begini, walaupun tak ada niat sekalipun batal dengan sebab banyak perbuatan banyak lagi pula berturut-turut. Begitu. Kita tengok dalam kitab. Mas'alatun jikalau takbir seorang beberapa kali, 2, 3, 4 kali masalah, dan berniat ia di dalam tiap-tiap takbir itu, setiap kali dia takbir dia niat, takbir sekali saja aku sembahyang fardu zuhur, takbir pula yang kedua saja aku sembahyang fardu zuhur, masalah. Niat takbir, niat di dalam berniat ia di dalam tiap-tiap takbir itu akan permulaan, memulaikan sembahyang. Memanglah kita niat saja aku sembahyang, mana saja aku mulai sembahyang. Niat mulai. Jangan niat terus. Kalau niat terus, tak mengapa. Takbir yang kedua, ingat terus. Tengok. Dan tiada berniat keluar. Dan tiada berniat keluar daripada sembahyang. Dia tak niat berhenti, keluar berhenti daripada sembahyang. Pada tiap-tiap dua takbir. Dia tak ada niat keluar, dia niat masuk, mulai masuk dalam sembahyang. Niat mulai masuk dalam sembahyang.
maka jadi masuk ia seorang pada sembahyang. Jadi masuk mulai sembahyang dengan tiap-tiap gasal. Mana 1, 3, 3, 5, 3, 5, 7, 9 kan. Itu apa dia? Gasal. Dan keluar ia dengan tiap-tiap ganap ialah 2, 4, 6, 8. Kenapa boleh katanya 2, 4, 6, 8 kali yang kedua jadi keluar, yang keempat jadi keluar, yang keenam, yang ke-8 jadi keluar? Kerana tak kala masuk dengan takbir yang pertama. Sebab kita takbir yang pertama kita masuk. Lepas pada masuk, masuk pula. Lepas pada masuk, masuk pula. Tidak. Lepas pada masuk, keluar. Kerana tak kala masuk dengan takbir yang pertama, keluar ia dengan takbir yang kedua. Jadi keluar dia dengan sebab dia takbir yang kedua. Kenapa boleh katanya masuk itu takbir yang kedua, yang keempat, yang keenam, yang ke-8 tu jadi kata keluar? Kerana niat mulai sembahyang itu mengandung ia bagi memutuskan yang pertama. Sebab gini, kita takbir yang pertama, contohnya kita cakapnya gini, saya mulai sembahyang kali yang pertama. Apabila cakap yang kedua, apabila kita mulai sembahyang, kita kata saya mulai sembahyang. Maka apabila kita katanya kali yang kedua, mulai sembahyang. Maknanya yang pertama kita runtuhkan. Contohnya kita buat. Contohnya begini. Apabila seorang pelajar tu cikgu suruh tulis di whiteboard, bangun keluar kat whiteboard tu, kau bangun tulis kat whiteboard, tulis bismillah masalah. Dia tulis kali pertama. Dia tulis akan bismillah kali pertama. Cikgu kata kau tulis lain. Kau tulis lagi. Maknanya tulis lagi kali yang kedua. Maknanya sebab kali yang pertama tak betul. Salah kata, kau tulis lain. Maknanya kena padamkan tulisan yang pertama, tulis lain pula. Kan? Itu menjadi salahnya begitu. Jadi maknanya apabila kali yang kedua jadi mulai pada makna yang pertama tu batal. Sebab kita kata mulai, dia tak boleh mulai 2 kali. Kalau kata ni mulai pula, mana yang tadi dibatalkan. Sebab kalau kita kata yang kedua ni, kalau katanya sambung, maknanya yang pertama tak rusak. Faham kita? Yang pertama tidak rusak. Kalau kita katanya sambung, kau sambung kerjaan kau, sambung. Kalau kata kau ulang, kau mulai balik kerjaan kau, maknanya yang buat tadi dibatalkan. Kau tulis lain, kau mula tulis balik. Macam kita belajar Fatihah. Kita baca. Guru katanya, kau baca balik, kau mula awal balik. Maknanya yang tadi tak jadi. Begitu. Maknanya apabila kita niat mulai dengan yang kedua, pada maknanya kita membatalkan niat yang pertama. Sebab tu jadi yang kedua tu keluar. Nak masuk kena yang ketiga lah. Maka apabila begitu maknanya kalau kita Allahu Akbar berhenti di 2. Tak jadi tu. Kalau berhenti di 3, jadi. Kalau berhenti di 4, maknanya keluar. Tak jadi solat. Kalau berhenti pada kali yang kelima, mana kita kalau seorang tu Allahu Akbar, jangan terus. Mesti kena ambil yang 3. Allahu Akbar baru masuk. Kalau yang 3, ada lagi pula yang keempat. Allahu Akbar kali yang keempat. Maka mesti kena kali yang kelima. Baru masuk. Begitu. Katalah engkau seteru. Adapun jika tiada berniat tiap-tiap takbir akan permulaan dan tiada menyalangi antara 2 takbir itu suatu yang membatalkan sembahyang. Suatu yang membatalkan. Kita tidak buat tangan banyak kalinya begini.
Nah, seperti mengulangi ni misal bagi sesuatu yang membatalkan sembahyang, seperti mengulangi lafaznya usalli. Maka segala takbir yang lain daripada pertama itu jadi zikir jua, tiada memberi mudarat. Mana tiada memberi mudarat, maknanya tidak membatalkan sembahyang. Tapi jangan akad tangan banyak kali lah. Kalau akad tangan banyak kali macam ni, maka batal dengan sebab banyak perbuatan yang berturut-turut. Batal juga. Lepas tu yang kedua tu jangan selit. Saja usalli fardhu zuhri arba' raka'atin, Allah Akbar. Usalli fardhu zuhri, Allah Akbar. Usalli fardhu zuhri, Allah Akbar. Walaupun yang kedua tu tak ada niat, tapi dia selang dengan kata saja semayang, maka batal juga semayang. Tetapi kalau begini, tengok. Dan jika berniat pada tiap-tiap takbir akan permulaan, niat takbir kali pertama, niat mulai sembahyang. Saja semayang fardu zuhur. Kali yang kedua pun, dia niat saja semayang fardu zuhur. Kali yang ketiga pun, contohnya. Maka kali dia berhenti pada kali yang kedua atau kali yang keempat, dia katanya maka jika berniat pada tiap-tiap takbir akan permulaan. Setiap kali dia takbir yang pertama, yang kedua, yang ketiga, niat mulai solat. Dan berniat ia pada tiap-tiap antara dua takbir itu keluar daripada sembahyang, berhenti daripada sembahyang. Maka masuk ia kepada sembahyang dengan tiap-tiap takbir gasal atau ganap. Inilah jika ada ia serta sengajanya. Kalau dia buat dengan secara sengaja. Dia begini. Kalau begini, 2 pun masuk, 3 pun masuk, 4 pun masuk, 5 pun masuk. 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, ganap gasal masuk ke semua. Dia buat begini. Allahu Akbar. Saja semayang fardu zuhur. Dia niat lah. Lepas tu, dia ingat. Aku berhenti daripada semayang. Tinggallah hati kata dia berhenti pada semayang. Dia takbir pula kali yang kedua. Kali yang kedua tu mulai batal, maknanya betul-betul dia mulai lah. Sudah takbir yang kedua, dia ingat dalam hati, berhenti, ingat nak keluar, ingat berhenti daripada semayang. Dia mulai pula yang tiga. Jadi mana yang kedua pun masuk, yang tiga pun masuk. Sebab celah-celah tu dia ingat keluar. Setengah orang tu beri salam pula. Allahu Akbar. Dia ingat tak jadi nak keluar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu orang jahil. Kenapa nak beri salam? Salam lepas tayat akhir tu. Gitu. Jadi ada setengah-setengah orang Arab tu, saya pernah tengok kat Suria tu adanya buat begitu. Maka dalam kitab fiqh kata itu perbuatan orang jahil. Nak niat berhentilah. Walaupun sembahyang sunat tu boleh nak berhenti, tak payah beri salam tengah jalan. Nak berhenti terus. Setengah tu dia sembahyang sunat. Lepas tu tak tahu dia sebab apa dia nak berhenti. Dekat tengah jalan, tengah-tengah duk baca Fatihah, orang panggil dia. Dia pun nak berhenti sembahyang. Dia pun Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pergi pada hajat dia. Tak payah buat begitu, bukan masa kita beri salam. Kalau nak berhenti terus. Maka sembahyang sunat makruh, sembahyang fardu berhenti kat tengah jalan tu dengan tak ada uzur, haram. Begitu ya. Maka yang perbuatan kita cakap kata sini, dia katanya tidak membatal, tidak memberi mudarat, tetapi haram, masuk dalam sembahyang fardu, niat keluar, masuk, niat keluar dengan tak ada uzur, adalah haram. Tapi kita tak cakap pasal haram lah di sini. Kita cakap pasal sah ke tidak sembahyang itu. Jawabnya sah. Niat kali pertama, takbir, niat keluar. Takbir yang kedua, niat keluar. Takbir yang ketiga, niat keluar. Maka yang kedua jadi masuk, yang tiga jadi masuk, hingga seterusnya. Sebab kat celah tu, antara dua takbir tu, lepas pada takbir yang pertama, dia niat berhenti, niat keluar. Jadi mulai pula jadi dua.
Selepas pada takbir yang kedua, dia niat berhenti pula. Mulai di 3. Jadi 3 tu jadi 1 balik. Lepas pada 3 tu, dia niat berhenti, niat keluar pada semayang. Mana takbir kali yang keempat, pada mananya yang kali yang keempat tu jadi 1 balik lah. Begitu. Tengok, dia katanya, maka masuk ia kepada sembahyang dengan tiap-tiap takbir gasal atau ganap. Inilah jika ia serta sengajanya. Kalau dia buat dengan secara sengaja, kalau dia buat dengan secara lalai, itu tak batal di awal lagi. Dia Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Apa tu? Kenapa dia kata begitu? Tak tahu kata dia fikir apa. Kalau dia hadirkan hati dalam sembahyang, dia khusyuk, dia apa, dia tak katanya begitu. Dan jika ada serta lupa, maka tidaklah batal. Ni. Kali yang sengaja tadi ulang banyak kali. Tapi kalau dia terlupa, maka tak batal. Dan jika ada serta lupanya, maka tidak membatal. Maka tiadalah batal. Sembahyang tu tak batal sebab sengaja kan. Demikianlah kata Ibn Rif'ah. Sikit lagi ya. Dan jikalau takbir imam 2 kali umpamanya. Tiada wajib atas makmum ya. Tiada wajib atas makmum mufarakah kerana ditanggung atas lupa atau tiada niat akan permulaan. Kalau kita sembahyang imam Allahu Akbar 2 kali, maka kita nak mufarakah ke tidak? Maka kita tak payah mufarakah. Kita tanggung kata yang kedua tu tak jadi batal. Sebab kita tanggung barangkali dia terlupa. Barangkali dia tak ada niat jadi zikir semata-mata kan. Dia tak ada niat nak mulai sembahyang. Barangkalinya begitu. Barangkalinya Allah kali yang kedua tu Allahu Akbar kabira doa iftitah dia. Barangkalinya dia terlupa. Barangkali yang kedua tu semata-mata jadi zikir sebab dia tak ada niat. Kita tak tahu pasal benda dalam hati dia. Maka tak payah kita mufarakah. Terus aja. Sebab ada boleh tanggung kata sah, kita tanggung di atas sah lah. Begitulah. Habisnya. Dan keempat daripada rukun sembahyang itu qiyam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana kal karim waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma astaghfiruka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa وردد علينا وافتحتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Untuk maklumat, kitab buyah kita untuk panggal ni saya minta akhir pada hari ini. Maknanya esok tidak adalah. InsyaAllah kita akan sambung dipanjangkan umur. Kita sambung lepas raya ya. Untuk hari ni, untuk panggal ni belum puasa, kita akhir pada hari ini. Sebab esok saya ada kena bawa mak pergi jumpa doktor. Pagi tak sempat nak buat kelas. Maka minta akhir pada pagi ni insya-Allah. Sebab mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur, kita dapat sambung lagi lepas puasa. Amin. Amin. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat puasa. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Terima kasih bang. Waalaikumsalam. Cepat situ. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.